Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-41, pagi tadi Jawatan Kuasa Tertinggi Sambutan mengadakan upacara menaikkan bendera besar negara Brunei Darussalam. Upacara berlangsung di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah di Ibu Negara. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku pemangku Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Upacara menaikkan bendera disempurnakan oleh anggota Tentera Laut Diraja Brunei dengan diiringi lagu kebangsaan. Dengan berkibarnya bendera besar negara, seluruh rakyat dan penduduk di negara ini hendaklah mengibarkan bendera masing-masing bagi memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan bermula hari ini hingga 25 Februari. Inisiatif dan pencapaian Kementerian Kesihatan Brunei Darussalam termasuk penggunaan AI dalam saringan diabetik retinopathy dan kanser payudara yang telah membantu menaik taraf dan meningkatkan akses perkhidmatan saringan dikongsikan oleh Menteri Kesihatan semasa Global Health Forum. Forum berkenaan adalah antara acara kohort ketiga Majlis Global mengenai maklumat pembangunan mampan yang diadakan di Dubai, Emirat Arab Bersatu. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Abang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar juga mengetengahkan potensi AI untuk membantu sistem kesihatan yang mempunyai cabaran tenaga kerja manusia dan untuk melihatnya sebagai enabler dan bukannya menggantikan manusia dalam membangunkan sistem kesihatan yang berdaya tahan. Semasa acara tersebut, Menteri Kesihatan telah diberi penghormatan untuk menjadi pengerusi Majlis Global yang memberi tumpuan kepada maklumat pembangunan mampan 3, iaitu kesihatan dan kesejahteraan yang baik pada sidang Kemuncak Kerajaan Dunia 2025. Selain itu, Menteri Kesihatan juga menyertai XDGs 2045 Ministerial Roundtable yang membincangkan mengenai masa depan selepas maklumat pembangunan mampan SDGs 2015-2030. Ini termasuk menerokai strategi jangka panjang dan rangka kerja inovatif untuk membimbing agenda pembangunan global, membincangkan mekanisme untuk meningkatkan kerjasama di kalangan kerajaan, sektor swasta, NGO dan organisasi antarabangsa dan mengenal pasti inovasi transformatif yang boleh memacu kemajuan ke arah XDGs 2045. Sementara itu, semasa sesi SDGs in Action Forum, Menteri Kesihatan dijemput untuk menjadi ahli panel bagi Forum Innovative Strategies for Universal Health Coverage and Reducing Health Inequalities yang memfokuskan kepada meneroka strategi inovatif untuk mencapai liputan kesihatan sejagat dan mengurangkan ketidaksamaan kesihatan. Menteri Kesihatan mengetengahkan cabaran-cabaran yang dihadapi dalam penjagaan kesihatan ke arah liputan kesihatan sejagat yang mampan, termasuk mengongsikan pengalaman mengenai digitalisasi kesihatan yang dilaksanakan di negara Brunei Darussalam. Manakala semasa Global Health Forum, Menteri Kesihatan diundang untuk menjadi ahli panel bagi forum From Vision to Reality. Perbincangan memfokuskan kepada sistem penjagaan kesihatan dalam era pasca COVID dan misi untuk masa depan penjagaan kesihatan. Menteri Kesihatan juga mengadakan perjumpaan dengan Dr. Amir Ahmad Sharif, Ketua Pegawai Eksekutif Dubai Health atau Dubai Academic Health Corporation dan Presiden Universiti Sains Perubatan dan Kesihatan bagi membincangkan peluang kerjasama dan kepentingan bersama dalam membangun sistem kesihatan nasional dan global. Program Pertolongan Inisiatif Celik Pertolongan Cemas menyasarkan untuk memberi latihan kemahiran menyelamat nyawa dan menangani apa jua kecemasan bagi kira-kira 1,000 orang terdiri daripada penduduk mukim dan kampung. Program latihan bagi tempoh 2 tahun, anjuran Pelatun Bulan Sabit Merah daerah Temburong itu dirasmikan kemarin.
Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Ahsan Bahar bin Haji Omar, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Program merupakan salah satu inisiatif Bulan Sabit Merah Pelatun Daerah Temburong bagi membantu pencapaian sasaran seorang first aider bagi setiap rumah di negara Brunei Darussalam menjelang tahun 2030 sebagai salah satu pelan strategik Kementerian Kesihatan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil tauliah jurulatih, surat cara lantikan jawatan dan sijil tauliah pangkat. Objektif utamanya adalah melatih penduduk mukim dan kampung tentang pentingnya pertolongan cemas dalam masyarakat dan juga memastikan penduduk mukim dan kampung berkeupayaan untuk menyediakan dan memberikan rawatan pertama pertolongan cemas dalam apa jua kecemasan. Bacaan ikrar merupakan satu tugasan yang harus dilaksanakan semasa sambutan Hari Kebangsaan setiap tahun. Ia juga merupakan sebagai tanda syukur dan janji rakyat Brunei kepada Raja. Sebagai salah satu acara kemuncak pada sambutan Hari Kebangsaan, pelbagai persiapan giat dijalankan oleh pasukan pembaca ikrar bagi memastikan kelancarannya nanti. Alhamdulillah untuk tahun ini, untuk sambutan Hari Kebangsaan yang ke-41, kelainan menggunakan penilaian menggunakan more to digital. Pada sebelum ini kami menggunakan borang-borang untuk sesi penilaian. Jadi apabila menjadi peserta ikrar, ianya adalah satu peluang keemasan yang hanya orang terpilih menjadi wakil rakyat seluruh negara. Lazimnya kami melihat daripada latar belakang profesion para peserta. Di samping itu ada juga dari segi sumbangan, jadi sumbangan kepada negara. Kami bersungguh-sungguh berlatih dalam menghafal dan memahami setiap ayat dalam pembacaan ikrar itu agar semasa upacara sambutan Hari Kebangsaan Brunei Darussalam ini dapat disuarakan dengan penuh penghayatan. Untuk membaca ikrar, ianya memerlukan jasmani yang kuat dan juga vokal suara yang perlu cantik, lantang. Melaksanakan aktiviti sukan seperti hiking, jogging dan sebagainya, itu bertujuan sebenarnya untuk menjaga stamina dan pernafasan kami. Kami pun menjaga makanan, walaupun hanya orang membaca, tapi it's not only membaca, it's ikrar. Persembahan orkestra antara yang akan memeriahkan lagi upacara Perhimpunan Agong sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-41. Persembahan tersebut tahun ini akan melibatkan gabungan pemuzik, pancaragam Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, pasukan polis di Raja Brunei serta para penuntut dari Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin, Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri, Sekolah Menengah Katok, Sekolah Menengah Masin dan Sekolah Menengah Sultan Sharif Ali. Kita satukan untuk menjadi satu kumpulan orkestra dan juga satu lagi iaitu Symphony Youth Brunei yang baru ditubuhkan beberapa bulan yang lalu. Dan untuk latihan penuh nanti kita akan mengadakan latihan di Dewan Wira iaitu Angkatan Bersenjata. Jadi kita di sana akan bersatu dan buat masa ini kita buat latihan juga di bahagian kebudayaan untuk menyatukan beberapa section. Pengalaman baru yang saya perolehi pada tahun ini membawakan lagu medley iaitu Bersatu Mencapai Cita Negara dan Darussalam Gemilang. Ini merupakan pengalaman saya yang pertama untuk mengikuti kulintangan untuk Hari Kebangsaan yang ke-41 pada tahun ini. Saya rasa gembira dan bangga kerana terpilih. Ini merupakan kali pertama saya menyertai persembahan. Saya berasa bangga kerana terpilih untuk menyertai persembahan. Kami akan bawakan beberapa lagu yang akan kami persembahkan dan semoga dengan hasil yang intensif ini kami akan membuat yang terbaik pada hari itu. Pengagihan kurma kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mula dilaksanakan di seluruh negara.
Bagi daerah Brunei dan Muara, lebih 150,000 kotak kecil kurma diagihkan kepada rakyat dan penduduk beragama Islam. Ia dilaksanakan melalui ketua-ketua kampung menggunakan proses pengagihan mengikut tata cara pembahagian menggunakan borang khas. Setiap tahun kami menantikan pemberian ini sebagai tanda keberkatan dalam bulan Ramadan. Dengan adanya kurma peribadian ini, dapatlah kami berbuka puasa dengan buah kurma nanti di bulan Ramadan. Agama Islam adalah agama yang sempurna dalam semua aspek kehidupan, termasuklah juga dalam soal kebersihan. Kebersihan menurut Islam bukan sekadar menjadi budaya dalam kehidupan dan kemajuan, bahkan juga melambangkan tanda keimanan dan kesempurnaan seseorang dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara tersebut antara yang ditekankan dalam khutbah Jumaat bertajuk Kebersihan Lambang Keimanan. Khutbah turut menggariskan kebersihan merupakan faktor utama sebelum melakukan sebarang pekerjaan, khasnya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengamalkan kebersihan dalam semua perkara yang melibatkan diri sendiri, keluarga, masyarakat, persekitaran dan negara adalah sangat perlu ditekankan dengan mengamalkan kebersihan. Ia boleh mendatangkan suasana yang selesa, nyaman, tenang, kesihatan yang baik dan mencapai kesejahteraan sehingga membolehkan kita lebih ceria dan sehat dari segi fizikal dan mental. Namun demikian, terdapat segelintir masyarakat yang belum benar-benar menghayati tuntutan menjaga kebersihan, sama ada kebersihan diri atau kebersihan tempat atau persekitaran. Amalan membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya umpamanya adalah perbuatan yang dilarang dan mencerminkan sikap tidak bertanggungjawab. Selain itu, mengabaikan amalan kebersihan itu akan menyebabkan tersebarnya pelbagai penyakit, pencemaran, keracunan makanan dan menyumbang kepada suasana alam sekitar yang tidak sihat. Dalam mempersiapkan bakal jemaah haji negara dengan pengetahuan dan kefahaman yang mencukupi untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, bahagian bimbingan haji dan umrah Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama mengendalikan kursus amali praktikal ibadah haji dan umrah. Kursus diadakan di Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Katok. Bakal jemaah haji diberi penerangan mengenai maklumat dan nasihat yang berguna termasuk cara-cara mengerjakan tawaf, sa'i, melontar jamrah, memakai pakaian ihram serta satu sesi kursus amali ibadah haji dan umrah di samping peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Kursus merupakan kesinambungan dari kursus teori ibadah haji dan umrah yang telah dilaksanakan secara serentak di keempat-empat daerah pada 17 Januari hingga 16 Februari lalu. Dalam pada itu, Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Urusan Haji memaklumkan 6 buah lagi agensi pelancongan diberi kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi bagi tahun ini. Agensi-agensi berkenaan adalah Az-Zain Travel and Tours Sendirian Berhad, Az Back to Nature Travel Sendirian Berhad, El Abkari Travel and Tours Sendirian Berhad, Homzaid Travel and Tours Sendirian Berhad, Cameron Tours Sendirian Berhad dan Simply Umrah Brunei Travel and Tours Sendirian Berhad. Dengan kebenaran tersebut, 30 buah agensi pelancongan telah diberi kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi setakat ini. Orang ramai yang berhasrat untuk menunaikan ibadah umrah bolehlah mengikuti dan berhubung terus dengan agensi-agensi pelancongan yang dibenarkan. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD menerima anugerah Bank Terbaik bagi penyelesaian pengurusan kekayaan berlandaskan Islam di negara ini oleh Cambridge Islamic Fund Awards CIFA.
Ia menandakan tahun kedua berturut-turut bank berkenaan menerima anugerah seumpamanya mengukuhkan komitmennya dalam mencapai kecemerlangan kawangan terutama penyelesaian pengurusan kekayaan. Anugerah diterima oleh Awang Junaidi bin Haji Masri, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif BIBD. Majlis diadakan di Jeddah, Arab Saudi. Program Dana Bantuan Pembelajaran Sepanjang Hayat Bank Islam Brunei Darussalam BIBD Alaf telah berencana melahirkan pelajar-pelajar cemerlang di seluruh negara sejak penubuhannya kira-kira 11 tahun lalu. Program tersebut bukan hanya memberi peluang kepada para pelajar untuk mencapai impian pendidikan, bahkan mengembangkan diri mereka untuk lebih berdisiplin dan mempunyai daya kepimpinan yang mantap. Bagi salah seorang pelajar yang menyertai program berkenaan sejak berusia 16 tahun, membuktikan program berkenaan memainkan peranan penting dalam memberi kesempatan kepada para pelajar yang pintar daripada kalangan keluarga yang kurang berkemampuan. Melalui program tersebut juga, Awang Saiful Azmi bin Saradin berusia 26 tahun telah menamatkan pengajian dalam jurusan Ijazah Syariah Islamiyah dari Universiti Al-Azhar di Kahirah pada tahun lepas. Awang Saiful Azmi kini bertugas sebagai Program Koordinator Skim Bursari Penggalak di Ababil Learning Hub. Sepanjang tempoh pengajian, sokongan yang diberikan oleh BIBD melalui program tersebut bukan hanya dari segi pembiayaan pembelajaran dan keperluan harian, bahkan memperkaya pengalamannya melalui berbagai latihan kepimpinan dan kemahiran. Program BIBD Alaf memberi kesan yang positif bukan sahaja dari aspek pendidikan, akan tetapi juga ia memberi kesan yang banyak pada diri saya. Contohnya, peningkatan keyakinan diri, kemahiran kepimpinan dan sosial, peningkatan spiritual dan motivasi dan juga persiapan kerjaya.